Hati Al-Fadhil Imam pengurusi dan seluruh ahli jatah kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Ta'ala mengizinkan kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Allah beri hidayah taufik kepada kita dan meletakkan kita di kalangan golongan yang istiqamah dan merasai manisnya istiqamah. Tuan-tuan, para jamaah sekalian, kita masih menyambung perbincangan tafsir surah Al-Hujurat, yaitu pada ayat yang ke-8 surat 39. Qala musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dar. Itu kan? Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Itu adalah suatu kurniaan daripada Allah, dan ini juga adalah suatu nikmat, dan Allah itu maha mengetahui apa-apa perkara yang membawa kebaikan kepada kamu, lagi maha bijaksana dalam mentadbir segala urusan kamu. Ayat yang ke-8 ini diuraikan oleh tuan guru kita, yaitu perasaan suka kepada iman dan benci kepada kufur adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Perasaan sayang, cinta kepada iman dan perasaan benci, meluat kepada kufur adalah suatu kurniaan Allah kepada kita. Kita rasa sayangnya iman, kita rasa manisnya istiqamah, itu adalah kurniaan Allah. Kita rasa benci kepada kekufuran, kita benci kepada kemunafikan, kita benci kepada kepalsuan, itu juga anugerah Allah kepada hati sanubari kita. Dan ini adalah suatu nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman, yang tidak boleh dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat yang sangat besar namanya nikmat iman. Walaupun ada nikmat lain, nikmat kita disebut nikmatul ijab. Nikmat kita ni dijadikan sebagai manusia. Oh, besarlah nikmat. Sebaik tak jadi lembu, sebaik tak jadi pokok, sebaik tak jadi babi, kita ni Allah pilih jadi manusia. Walaupun kita rasa nikmat jadi manusia ni nikmat yang sangat besar, lebih besar lagi nikmat bila mana Allah kurniakan iman kepada manusia yang telah dipilih oleh Allah. Kerana dengan iman itulah kita boleh balik ke tempat asal manusia yang mula sekali dicipta, yaitu balik ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Tanpa iman kita tidak boleh balik ke syurga. Tanpa iman nescaya diumbankan ke dalam api neraka. Nikmat-nikmat lain yang diperoleh di atas muka bumi ini tidak kekal lama, yaitu nikmat makan. Dia akan hilang bila makanan itu masuk ke dalam perut. Rasa nikmatlah makan, sampai masa makanan itu dia kalau tahan lama. Tak boleh tahan lama ni madu dengan ayak kosong. Madu dia tak basi, ayak kosong pun tak basi.
Tapi yang lebih tahan madu betul ya, kalau boleh. Makanan lain masuk perut habis, madu pun masuk perut habis lah. Tak tahan. Adapun nikmat iman ialah nikmat yang berpanjangan sehingga kita akhirnya dikebumikan di liang lahat dengan iman yang ada pada hati kita. Nikmat makan habis, nikmat pakaian bila mati orang tinggalkan kita dengan kain kapan dan juga kain 3 lapis, 5 lapis kain kapan. Nikmat kedudukan bila mati semua tinggal para habis. Nikmat kekayaan, nikmat kewangan, nikmat tubuh sihat, semuanya itu akan hilang. Tak bawa ke kubur. Tubuh kita, nikmat tubuh badan sampai dalam kubur kita dimakan oleh ulat dan cacing. Yang tinggal ialah iman kita. Dan setelah ada iman barulah ada amal. Tidak ada amalan yang diterima oleh Allah melainkan adanya iman. Oh, beramal banyak sungguh amalan, tengok-tengok iman tak ada. Amalan itu kosong. Sembahyangnya hebat, puasa hebat, haji hebat, tapi iman kosong, iman rosak, murtad. Amalan yang banyak tidak diterima oleh Allah. Adapun dilihat dan di akhirat nikmat iman akan tetap bersama dengan kita. Iman akan turut kita daripada alam dunia masuk ke alam kubur. Daripada alam kubur dibangkitkan balik kepada mahsyar, iman akan turut kita. Iman tak tinggal kita. Iman bersama dengan kita atas dunia, dalam kubur, bangkit balik, iman akan bersama dengan kita. Ya. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itulah yang terkandung dalam ayat yang ke-8. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala itu alim, maha mengetahui dan maha bijaksana dalam segala urusannya. Allah meletakkan syariatnya melalui Al-Quran. Itulah kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang maha luas, tidak ada sempadan. Pengetahuan kita ni sempadannya sangat sempit. Pengetahuan Allah dan kebijaksanaan Allah tiada terhalang oleh mana-mana makhluk. Bila mana ada manusia rasa dia lebih alim daripada Allah, bila mana ada manusia merasakan dia lebih bijak daripada Allah, ini manusia yang tidak kenal diri dia, apatah lagi nak mengenal Allah. Kita kadang-kadang suka berkawan dengan manusia yang hebat, tapi dia pun tak kenal diri dia dan dia tak kenal Tuhan. Maka kita berkawan dengan orang yang mengenal diri dan mengenal Allah, iaitu para alim pula. Kita kawan dengan orang tak kenal Allah, diri dia pun dia tak kenal. Macam mana dia nak bawa kita kembali kepada Allah kalau dia sendiri tak kenal diri dia, Allah pun dia tak kenal? Macam mana dia nak selamatkan kita daripada kesesatan di dunia dan kesesatan di hari akhirat? Ya. Sebab tu kita berdamping dengan orang yang rapat dengan Allah, orang yang paling takut dengan Allah, iaitu para ulama. Tuan-tuan para jemaah yang dikasihi, kita sambung ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi
yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala berfirman, dan sekiranya terdapat dua golongan daripada orang-orang yang beriman itu berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Dan jika salah satu daripadanya melampaui batas terhadap yang lain, maka perangilah yang melampaui batas itu sehingga mereka kembali kepada hukum Allah. Jika sekiranya golongan itu kembali kepada hukum Allah, maka damaikanlah keduanya dengan adil, dan berlaku adillah kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ayat ni tuan-tuan perempuan sangat memberikan panduan kepada kita soal hubungan kita dengan orang yang beriman. Ayat ni dia tak tekan hubungan kita dengan orang kafir. Ayat ni dia menekankan macam mana tindak balas kita sesama orang yang beriman. Dan sebelum tu kita nak tengok sebab turun ayat ni. Ada beberapa riwayat tentang turunnya ayat ini. Antaranya menurut riwayat Al-Mukhtar bin Sulaiman yang memetik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, lau ataita Abdullah bin Ubay, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau Tuhan pergi menemui Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik, dan memang dia seorang pemimpin yang pernah hendak ditabalkan menjadi Raja Madinah, mengajaknya untuk masuk Islam. Satu hari sahabat pernah berkata, wahai Nabi Allah, alangkah baiknya kalau kita ajak Abdullah bin Ubay ni masuk Islam. Selepas daripada hijrah, Abdullah bin Ubay ni dia belum masuk Islam ni. Dia ni dah lama tak ingin nak jadi ketua negara Madinah. Tengok-tengok mai Nabi, mai Rasulullah pula diangkat jadi ketua. Jadi ada sahabat kata, Anas bin Malik berkata, alangkah baiknya kalau Rasulullah pergi berdakwah dia masuk Islam. Kan, kok dia ni golongan profesional ke apa ke, hebat nampak kan. Nampak tokoh ni hebat ni. Dia bukan orang lama ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dengan menunggang seekor keldai dengan bersama-sama beberapa orang Islam, beberapa orang sahabat. Mereka berjalan di suatu kawasan yang berdebu. Padang pasir memanglah berdebu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di tempat kediaman Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay berkata, jauhkan keldai itu daripadaku. Demi Allah, aku tidak tahan menghidu bau busuk dari keldai itu. Tu Abdullah bin Ubay ni main Nabi dia awal lagi dia bubuk. Jauhkan diriku daripada keldai ni. Sesungguhnya bau busuk keldaimu ni aku tak tahan nak bau. Abdullah bin Ubay dengan suara yang agak keras menyatakan bahawa keldai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbau sangat busuk. Dia tak kata Nabi busuk, dia kata keldai Nabi busuk. Kan? Itu gaya bahasa. Daripada gaya bahasa mereka. Lalu seorang lelaki di kalangan Ansar berkata, sahabat-sahabat di kalangan Ansar. Ansar maknanya penduduk Madinah, bukan penduduk Mekah. Dia pun marah, dia kata apa?
wallahu li himari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atibu rihan minka. Sahabat ni dia tak boleh duduk diam. Orang duk bantai dalam Facebook, dia balas balik. Dia tak boleh tahan tengok pemimpin Islam kena bantai, dia nak bantai balik. Bukan zaman lah dah, zaman dulu dah. Kita duk ingat, oh apa dia ni kata kat aku. Dia kata pemimpin Islam kena kata balik. Lalu sahabat Ansar kata, demi Allah, sesungguhnya keldai Rasulullah lebih harum daripada bau hang. Boboh tu kan. Tak ada maaf. Bila Abdullah bin Ubay belum masuk Islam, hina Nabi dengan kata, jauhkan diriku daripada keldai Muhammad ni. Sahabat dia tak boleh tahan. Dia kata apa? Sesungguhnya keldai Nabi lebih harum daripada bau kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa kerana baginda adalah seorang yang lemah lembut dan penyabar. Nabi dia lah, orang maki dia, orang kutuk dia tak balas. Yang balas ni sahabat-sahabat dia tak tahan tengok, tak boleh tahan. Apa kita tu guru tu lelek, orang kata apa kata tapi kita yang tak tahan. Dan apa balas, kita balas baliknya, jangan marah pula. Salah seorang dari kalangan Abdullah bin Ubay memarahi lelaki itu. Ni orang kata macam Abdullah bin Ubay ni. Dia marah balik. Oi, orang kata kat bawah kami pula dah. Tak tahan. Kawan pun tak tahan juga. Saya berterlupa dah. Sebenarnya lelaki Ansar itu juga pada ketika itu mempunyai pengikutnya sendiri. Abdullah bin Ubay pun bawa pengikut. Sahabat Ansar dia pun bawa geng dia juga. Masing-masing ada cyber trooper masing-masing. Akhirnya berlakulah perbalahan dan pergaduhan antara dua golongan itu. Masing-masing dah panas. Ada orang mula, dia mula. Dia patah hulu. Mereka bergaduh dengan menggunakan pelepah tamat kaki dan tangan. Gusti tu kan. Mereka bergusti, bergomai tu. Tak buat pedang, pelepah tamat pun jadi. Secara kebetulan, golongan Abdullah bin Ubay terdapat juga insan yang sudah beriman. Tetapi dia masih mempunyai semangat asabiyah yang kuat. Di kalangan puak Abdullah bin Ubay ni ada juga yang beriman. Dia dah masuk Islam dah, tapi dia tak boleh tinggal lah dia punya puak dia dulu ni. Kan? Bila orang beriman kali dengan orang kafir, hak orang beriman duk belah pihak orang kafir ni, dia tak berani nak tolong orang beriman. Sebab dia kena tolong juga kaum kerabat dia, hak masih kafir. Apabila berlaku pergaduhan seperti itu, Allah memerintahkan supaya kedua-duanya itu didamaikan, dan perdamaiannya itu hendaklah mengikut lunak Islam. Bila mana ada orang beriman yang duduk belakang orang kafir ni, Allah suruh berdamai. Sebab ada orang beriman ni yang terikut-ikut dengan Allah bin Ubay yang belum Islam, bergaduh sekali dengan sahabat-sahabat di kalangan Ansar. Saya sebut tadi ayat ni khusus untuk masalah orang beriman kelahi dengan orang beriman. Jadi orang beriman ni dia duduk bersama, bersekongkol dengan orang kafir, berlawan dengan orang Islam sebab sikap asabiyah yang ada kepada mereka. Walaupun dia tahu Abdullah bin Ubay ni waktu tu kufur, belum masuk Islam, sesat, tapi sebab dia keluarga dia, anak-anak dia bersama dengan kezaliman Abdullah bin Ubay. Jadi ditegur dengan ayat ini. Ini pendapat yang pertama berkaitan dengan ayat yang kita baca. Menurut riwayat yang lain pula, seorang wanita di kalangan Ansar berkahwin dengan seorang lelaki di kalangan yang lain. Maknanya Ansar, seorang wanita di kalangan Ansar berkahwin dengan lelaki yang bukan Ansar. Maknanya kemungkinan muhajirin. Suatu hari
berlaku perbalahan antara pasangan suami isteri itu. Laki bini kelahi. Bila laki bini ni kelahi rumah tangga sendiri, maka Ummu Zaid ingin menziarahi keluarganya tetapi tidak diizinkan oleh suaminya. Ummu Zaid ni apa? Ummu Zaid ni isteri tadilah. Kan? Wanita di kalangan orang Ansar tadi namanya Ummu Zaid. Bila kelahi dengan suami kata hang tak boleh keluar rumah. Nak pergi ziarah anak-anak pun tak boleh. Dia jadi lagu tu. Suami kata hang jangan keluar rumah. Dia dikurung di dalam rumah. Secara diam-diam wanita itu menyampaikan berita tersebut kepada ahli keluarganya. Perempuan ni sampai maklumat ke keluarga dia. Dia tak keluar rumah tapi sampai maklumat. Tapi zaman tu tak ada lagi cyber terupa. Dia utuh surat kod mana, mesej kod celah tingkap ke apa tak tahu lah. WhatsApp tak ada lagi, Telegram tak ada lagi. Sampai maklumat kata dia kena kurung kepada anak-anak dia, kaum Ansar kan. Mereka pun datang beramai-ramai sementara suaminya turut memanggil anggota keluarganya. Akhir berlakulah pergaduhan antara dua keluarga itu. Kelahi habis anak-anak kan. Besan kelahi dengan besan. Jenuh anak-anak habis ipar dua kelahi. Maka bersabit dengan peristiwa inilah Allah menurunkan ayat yang kita baca tadi. Jadi ada dua pandangan yang kita baca tadi, namanya asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat. Walaupun sebab turun ayat itu dinyatakan ada dua pandangan, tapi kita kena faham, iaitu al-ibratu la bi khususis sabab. Pengajaran ayat Quran ni dia tidak khusus kepada masalah sebab nuzul, walakin bi umumul lafzi, tetapi pengajaran ayat Quran ni diambil daripada umum lafaz yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Walaupun ada sebab nuzul, tetapi pengajarannya untuk semua masalah yang berkaitan sesama umat Islam. Itu kaedah yang dinyatakan oleh ulama-ulama tafsir. Begitulah sekiranya berlaku perbalahan di antara dua golongan, hendaklah didamaikan. Fa'aslihu, Allah Ta'ala sebut fa'aslihu bainahuma, kena damaikan antara dua puak. Hendaklah didamaikan kedua-duanya dengan panduan kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kena faham, nak berdamai ni iaitu berdamai macam mana? Berdamai dengan kitab Allah dan sunnah Nabi. Bukan berdamai atas dasar bangsa. Kalau berdamai atas dasar bangsa, sudah tentu Nabi mengajak orang Arab bersatu atas dasar kebangsaan. Tapi berdamai ialah dengan cara balik kepada hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Itu cara dia untuk berdamai. Itu cara perdamaian antara orang beriman yang berbalah. Kena faham tuan-tuan, ni baru bab orang beriman berbalah. Belum masuk lagi tahallul, belum masuk lagi bab ta'awun, lain pula. Belum lagi masuk bab ta'awun, perjanjian. Belum masuk lagi bab perang dengan orang kafir harbi dan berdamai. Banyak rupanya bab ni. Ni baru cerita sesama orang beriman macam mana kita nak buat, iaitu damaikan dengan balik pada Quran, balik pada sunnah. Fa'in barat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Jika salah satu dari dua golongan itu melampaui batas, maka perangilah yang melampau itu.
Dua-dua bergaduh, tiba-tiba kita ajak dia berdamai. Ada orang tengah ataupun tak ada orang tengah, kita yang keliling dengan dia ni, kita ajak dia berdamai. Berdamai macam mana tuan-tuan? Yang dimaksudkan berdamai balik pada Quran, balik pada hadis. Yang dimaksudkan dengan melampaui batas, tiba-tiba bila kita ajak berdamai, ada yang melampaui batas. Apa maksud melampaui batas? Iaitu tidak mahu mengikut hukum Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang melampaui batas. Tak. Kalau cerita bab Quran hadis kita tak mau. Dia lagu tu. Dia tak mau berdamai dengan Quran, tak mau berdamai atas hadis. Tetapi mereka masih lagi mengaku bahawa mereka adalah orang Islam. Kami orang Islam, kami orang beriman. Cuma nak balik pada Quran ni nanti dulu lagu tu. Jadi orang ni bukan orang kafir, tapi mereka ni orang yang mengaku beriman, orang Islam, tetapi melampaui batas, tak mau balik pada Quran, tak mau balik pada hadis. Maka hendaklah kita perangi orang yang melampau itu. Kenapa habis tu? Lawan atau tak lawan? Lawan tak berhenti kan? Berhenti tahun 71 sampai tahun 77. 78 lawan balik. Berhenti tahun 59 start lawan. Sampai tahun 71 lepas pilihan raya umum yang keempat berlaku peristiwa 13 Mei, barulah tak lawan rupanya tak boleh. Bila kita dah duduk tahaluh baru kita kenal, lagu ni depa ni duduk sambut 71 tahun. Dulu kita tak kenal. Bila tahaluh dengan orang kafir pula, lepas kita tahu baru tahu lagu ni. Tahaluh pula dengan hamba Allah yang bau putih petang ni. Bila tahaluh baru tahu mana wangi, mana busuk. Jadi pengalaman banyak bertahaluh dengan semua pihak. Yang ada semangat, tak pernah ke yang tak ada semangat ke, semua dah tahaluh pada. Tak ada masalah. Kita pernah bertahaluh dengan banyak pihak. Oleh itu jika mereka melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan supaya perangilah mereka sehingga mereka kembali kepada kita Allah dan sunnah Rasulnya. Nampak? Tang ni guideline, batas dia situ. Bila mereka tolak Quran, tolak hadis, kita lawan. Lawan sampai bila? Sampai mereka boleh terima Quran hadis, kita boleh berdamai. Boleh berdamai. Ni sesama orang yang beriman. Boleh? Boleh kita sembang dulu, bincang dulu. Itu namanya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu." Maka sekiranya mereka kembali mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan hendaklah kamu berlaku adil. Allah Ta'ala menyatakan sekiranya golongan itu kembali kepada kitab Allah, balik pada hukum Allah, maka damaikanlah mereka secara baik dan adil. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil dikasihi oleh Allah, kerana adil itu adalah salah satu sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Patut arwah tu berada sebut. Kalau depa balik pada Quran hadis, tak ada masalah, selesai semua. Mau balik pada Quran, balik pada hadis, selesai masalah. Yang jadi berlawan ni sebab apa? Tak mau terima Quran, tak mau terima hadis. Kita dok berlawan sampai bila-bila. Betul ya? Berlawanlah sampai bila. Lawan Quran, kita lawan.
pula dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, dia dalam perang dengan kafir harbi pun. Ni cerita orang beriman ni tuan-tuan. Saya nak sebut bab lain pula. Perang angkat senjata dengan kafir harbi ni. Angkat mananya nak cantas tengkok lah. Bukan patah kata harbi. Ni hayun pedang ni. Bawa peluru pandu ni. C4. Bom. Pun dalam Islam dengan kafir harbi pun ada masa Allah Ta'ala sebut apa? Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Dengan orang kafir harbi, bukan orang beriman. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal ni surah berkaitan dengan perang dengan kafir harbi. Surah Al-Hujurat berkisah dengan hubungan orang Islam dengan orang Islam. Kalau kamu berdepan dengan kafir harbi, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Tengah-tengah perang tu, jika mereka tu kafir harbi ni cenderung kepada perdamaian, hendaklah engkau cenderung kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Ini hukum kan? Jangan pelik. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tengah perang salib, tiba-tiba pakat damai saja. Gencatan senjata. Pelik apa? Kalau perang dengan kafir harbi pun ada masa gencatan senjata. Sekejap. Berapa tahun? Ada masa. Ada masa. Apatah lagi sesama orang beriman. Walaupun kita berlawan sebab apa? Dah dia tolak Quran hadis, kita berlawan. Sampai masa dia nak berdamai saja. Damai sebab apa? Sebab ada kepentingan Islam. Ada kepentingan agama berdamai. Walaupun dulu hang tolak Quran hadis, tapi bila hang nak balik sikit pada Quran hadis, mai kita boleh bincang sekejap. Kan? Umpamanya RUU 355. Walaupun sebahagian mereka menolak terang-terang, sebahagian lagi tu tak pernah faham lagi, sebahagian menyokong. Kita cari tang mana. Okey, boleh bincang. Sampai bila? Sampai masanya perang balik. Kan? Itu kaedah dia tuan-tuan. Sesama orang beriman pun ada kaedah. Dengan orang kafir harbi pun ada kaedah dia. Jadi orang yang tak pernah main bola ni, dia tak faham peraturan bola. Itu masalah. Ngadir dah tiup whistle dah, berhenti rehat, dia nak main juga. Relax lah. Minum teh tarik buah dulu, minum dulu kan. Dia ada masa, dia ada rehat saja. Betul sambung balik. Jangan pelik sangat. Bila waktu rehat dia kata mereka sudah bersama dengan orang yang zalim pula dah. Tenang bro, rehatlah sebab sama-sama nak pukul balik tenaga. Lawak balik kan. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sekiranya golongan itu kembali kepada kita Allah, maka damaikanlah mereka dengan secara yang baik dan adil. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil dikasihi oleh Allah. Kerana adil itu adalah sifat yang mulia bagi Allah. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat yang berhubung dengan hukum hakam. Ini ayat hukum. Ayat ini berhubung dengan peristiwa pergaduhan yang berlaku di kalangan orang yang beriman. Kena faham. Ini bukan cerita bab kafir harbi lagi. Baru cerita bab sesama orang beriman yang berbalah. Ianya berpunca sama ada dari kedua-dua belah pihak ataupun ia berpunca dari salah satu pihak. Punca balah ni mungkin daripada dua-dua. Suami isteri gaduh, mungkin dua-dua tak betul. Mungkin. Tapi kadang-kadang kemungkinan salah seorang itu pihak yang bersalah dan satu lagi pihak yang benar. Mungkin salah satu betul, salah satu salah. Yang tu jadi berbalah. Satu duk pegang Quran hadis, satu lagi duk berlawan dengan Quran hadis. Memang dia akan balah sampai bila-bila. Kan? Dia akan berbalah. Maka
Islam. Ada satu puak kata kami Islam wasatiyah. Mai pula satu puak Islam juga, dia kata kami maqasid syar'iyyah. Dia mau sedap bahasa. Ada dua puak. Masing-masing dok guna lapah hak sedap. Mai pada satu puak lagi, iaitu golongan yang benar-benar berpegang dengan Quran dan sunnah Nabi, ijma' dan qiyas. Dua lagi golongan ini dok pegang dengan istilah, menyalahgunakan istilah yang baik dengan tujuan yang jahat. Yang ni disebut oleh para ulama. Kalimatul haq yuridu bihil batil. Kalimah tu betul, tetapi membawa maksud yang batil. Betul, wasatiyah. Apa kata tak betul? Memang ada dalam Quran. Maqasid syariah, betul, tapi bertujuan kebatilan. Guna istilah wasatiyah untuk menolak syariat. Kok mana cerita? Menggunakan istilah maqasid syariah untuk melawan Quran dan hadis. Tak betul. Tuan-tuan kata tak betul. Wasatiyah itu kita balik pada agama. Kerana agama kita wasatiyah. Quran hadis itu wasatiyah. Segala hukum hakam yang ada dalam Quran itu, itulah balik kepada maqasid syariah. Dia dah. Dia nak ambil kenyang tapi tak mau makan. Kok mana cerita? Yang penting kenyang, makan tak penting dia kata. Tak betul lah. Yang penting dapat buah, tak payah tanam pokok. Itu tak betul. Jika kedua-duanya bersalah, maka hendaklah didamaikan kedua-duanya. Dan jika mereka kedua-dua berkeras dan bertelingkah itu berlanjutan, hendaklah diperangi kedua-dua pihak yang bertelingkah itu sehingga kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua-dua puak tu lawan Quran, lawan hadis, kita puak yang ketiga lawan dua-dua tu. Lawan dua-dua. Logo loading ke, logo apa ke, lawan. Apa telak Quran hadis ni lawan. Ada masalah. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, jika salah satu pihak yang bertelingkah itu memang bersalah dan ada pihak lain yang benar, hendaklah diperangi pihak yang bersalah itu sehingga mereka kembali ke jalan yang benar. Nampak bodoh dia batas dia, tuan-tuan. Perangi mereka ni, lawan mereka sampai mereka bertaubat balik pada Islam. Maknanya ada dah sempadan dia sampai masa kita nak dia ikut Islam. Bukan kita lawan sampai kiamat. Bukan. Kita lawan sampai dia berpatah balik pada Islam. Waktu tu selesai masalah. Kalau dia nak berpatah balik kepada agama, lagi tak kiamat, kita lawan. Adapun jika kedua-dua pihak menganggap mereka berada dalam keadaan ragu, bila dua-dua puak ragu, kita ni betul tak betul? Puak satu lagi kata, tak, kita betul ke tak betul? Duk ragu-ragu dua-dua, duk taraduk. Ketika itu wajib dihilangkan keraguan yang ada pada mereka dengan mengemukakan hujah-hujah yang terang dan nyata, supaya kedua-dua pihak akan sedar kesalahan masing-masing. Apabila hujah-hujah yang terang dan nyata itu telah dikemukakan, tetapi masing-masing tetap juga berdegil, kedua-dua belah pihak dianggap sebagai golongan penderhaka dan mereka boleh dikenakan tindakan yang sewajarnya. Kalau kita ada kerajaan Islam, ada dua puak duk kelahi, dua-dua ni pun tak pasti betul ke tak, maka pihak kerajaan panggil kedua-dua golongan ni mai berhujah.
Kerajaan Islam panggil, mana yang nak lawan dia dipanggil berhujah. Dan kerajaan Islam bawa hujah yang terang lagi nyata. Sekiranya kedua-dua belah pihak yang berlawan ni nak berlawan juga, setelah diberikan keterangan, hujah, dalil, akhirnya hendaklah mereka itu dianggap sebagai golongan buruh, penderhaka, dan mesti diambil tindakan. Dia akhirnya baru masuk bab buruh, penderhaka dalam sebuah negara Islam. Ayat ni tuan-tuan, ada cerita bab buruh, ada cerita bab berdamai, ada cerita bab menyelesaikan kepada rakyat, balik pada Quran dan hadis. Ni semua berkisar kaitan dengan orang Islam, sesama orang Islam. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita tentang kewajipan mengambil tindakan yang tegas terhadap golongan pemberontak yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia penderhaka kepada kerajaan Islam atau dia terlampau kepada orang perseorangan atau keduanya. Maknanya ayat ini juga, antara hukum yang ada dalam ayat ni ialah apabila ada golongan pemberontak penentang kerajaan Islam yang adil, menentang hukum hakam Allah sebagai orang yang menderhaka, maka kerajaan kena ambil tindakan. Ataupun mereka ni hanya pelampau, dia bukan pemberontak, melampaui batas, dia kumpulan ajaran sesat, dia bukan gerakan bersenjata, pemberontakan, maka kerajaan juga mesti ambil tindakan kepada golongan ni, tak boleh diam. Dan hari ini antara golongan yang sangat berbahaya iaitu golongan yang murtad. Golongan yang murtad. Hari ini tuan-tuan, nilai akidah kalau tidak dipindah RUU 355 ni, nilai akidah hanyalah RM2,000. Dalam Akta 355 maksimum denda RM5,000. Enakmen jenayah syariah negeri Perak, sekiranya berlaku murtad, denda RM2,000. Itu nilai akidah. Tapi ramai orang tak tahu. Ya. Tanya anak kuasa kau mengaji, denda RM2,000. Kalau zina, RM3,000. Besar lagi zina daripada murtad. Tapi kalau belah tenggilin belakang rumah, RM50,000. Mahal tenggilin daripada akidah. Ini realiti yang berlaku dalam negara kita. Undang-undang yang ada dalam negara kita mahal lagi ulak sawah. Kita belah belakang rumah tanpa permit. Kalau belah ulak sawah tanpa permit, denda minimum RM50,000, maksimum RM120,000. Tapi kalau murtad RM2,000. Itu nilai yang ada. Sebab tu kita tuan-tuan perempuan, kita berjuang RUU 355 ni, dia bukan soal politicking, bukan. Ni soal akidah. Nak selamatkan akidah orang Islam yang nilai akidahnya terlalu rendah dan murah. Kita berjuang akidah nombor satu. Kita nak selamatkan akidah. Tuan Guru sebut terang-terang di parlimen, dia sebut betul-betul nilai akidah RM2,000, sedangkan nilai binatang RM50,000. Dia sebut dalam parlimen. Dengar tak mau dengar ni, dia kira nak bantai, nak tidur, nak keluar. Dengar. Jangan kerana kemalu undi kita tolak benda yang menyelamatkan akidah orang Islam.
Tapi sebab kemaruk juga, nak lawan juga. Kita nak selamatkan akidah orang Islam daripada mudah keluar masuk Islam. Sudah, dia tak beli juga. Sebab orang lain bawa, dia tak mau. Dia nak lawan juga. Ini tak betul. Ayat ini mengharuskan serangan dilakukan kepada golongan penderhaka. Dan ia adalah fardu kifayah. Ayat ini menyebutkan tentang dibolehkan, bahkan disuruh pemerintah supaya faqatilu, perangilah golongan yang menjadi penderhaka kepada kerajaan Islam yang adil. Mengizinkan perang kepada golongan yang memberontak. Perlu dinyatakan bahawa apa yang dimaksudkan dengan penderhaka dalam Islam, siapa dia golongan penderhaka dalam sebuah kerajaan Islam? Yaitu kumpulan orang-orang yang beriman yang menentang kerajaan yang adil, kerajaan yang melaksanakan syariat dalam sesebuah negara. Itulah maksud pemberontak. Habis itu peristiwa Mali itu ada keluar fatwa kata pejuang Mali ni hak mati kena tembak ni syibhu buraq. Dia tak berani kata buraq. Dia tak berani kata pemberontak, dia kata syibhu buraq. Ini menghampiri buraq, menghampiri golongan penderhaka. Keluar fatwa ni. Tapi bila majlis syura ulama keluar balik fatwa lawan balik, tak berani jawab. Fatwa apa? Fatwa mereka yang mati mempertahankan agamanya, mempertahankan darahnya, mempertahankan maruahnya, itu adalah orang yang mati syahid dan mereka ni bukan buraq. Lawan balik fatwa. Akhirnya dikebumikan sebagai syuhada. Tuan-tuan para jemaah yang dikasihi, walaupun demikian berlaku salah faham di kalangan kumpulan tersebut kerana perbezaan pendapat tentang cara pelaksanaan syariat Islam. Sekiranya kerajaan itu tidak melaksanakan syariat Islam, maka tidak wujudlah apa yang diistilahkan sebagai pemberontak. Nak faham ni? Kalau kerajaan yang sedia ada tak bersedia nak menjalankan syariat, orang yang menentang bukan dipanggil sebagai buraq. Ini demonstrasi pun kena label buraq lah. Bukan ada bawa senjata apa pun. Bawa garam mengayam. Buraq pun bawa garam. Ini tak betul, kita lawan. Perlu diingatkan bahawa golongan pemberontak itu tidak boleh diserang. Kena faham. Ini kaedah pula kerajaan bila berlawan dengan pemberontak. Kerajaan Islam bila berlawan dengan pemberontak pun ada cara dah. Bukan angkat senjata tembak terus. Kalau betul pemberontak pun bukan angkat senjata tembak lu hidup. Bukan macam tu. Ini cara. Perlu diingatkan bahawa golongan pemberontak itu tidak boleh diserang kecuali jika mereka menyerang atau bersiap sedia dengan kekuatan untuk menyerang. Sebatang pistol pun tak ada di Mawali tu. Ada parang tumpui. Parang tumpui dalam pondok. Nak potong ikan, nak potong daging. Bukan senjata api. Jika mereka berada pada satu kawasan dan tidak membuat persiapan untuk menceroboh, maka mereka tidak harus diserang. Nampak? Mereka dok buka kitab, bukan bawa sifar. Tidak boleh kerajaan Islam menyerang golongan yang tidak berperang.
Tiba-tiba ada mai habis kereta perisai, mai bawa M16, bawa habis tembak pejuang Islam. Yang mereka ni bukan angkat senjata, mereka main mengaji kitab, bawa kitab. Pakai kan plekat orang dalam tak pakai. Mengaji orang kampung. Ngaji lah. Orang kampung orang tu kan. Tiba-tiba kena tembak dengan peluru hidup, bukan peluru kampung, peluru hidup. Perlu diingatkan bahawa golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajhazu ala jarihiha wa la yaqtalu athiriha wa la yaqlibu haribiha wa la yaksamu fai'iha. Ini hukum tuan-tuan dalam hadis. Yang luka jangan dirawat, yang ditawan jangan dibunuh, yang lari jangan diekori, yang dibahagi dan jangan dibahagikan harta rampasan mereka. Beza perang dengan kafir harbi. Kerajaan Islam lawan dengan kafir harbi. Berbeza kerajaan Islam berperang dengan pemberontak. Beza. Ini kena faham hukum. Dia tak sama. Yang pertama tadi apa dia? Orang yang luka jangan dirawat. Biarkan dia luka dan panggil golongan dia suruh rawat sendiri. Yang kedua, jangan dibunuh. Yang ditawan, yang cedera, jangan bunuh. Sebab mereka ni taraf pemberontak, bukan kafir harbi. Kalau perang fisabilillah, yang cedera tu kita kena potong kepala. Tapi bila kerajaan Islam berperang dengan pemberontak, pemberontak mana orang beriman juga, tak boleh bunuh mereka yang sedang cedera. Itu adab dia tuan-tuan. Perang memang perang juga, tapi bukan perang dengan kafir harbi. Kalau yang lari jangan hambat. Nabi sebut pemberontak yang lari jangan kejar. Tapi orang kafir harbi yang lari kejar, bunuh. Itu kaedah dia tuan-tuan. Dan jangan diagih-agihkan harta rampasan. Sebab mereka ni harta orang beriman. Dia bukan harta kafir harbi. Tak sama. Tak boleh ambil dia sebagai harta rampasan perang. Itu harta orang beriman. Kena simpan di Baitul Mal. Tak boleh ambil. Tak boleh agih. Sampai masa dia mungkin tuntut balik bila dia balik kepada hukum Allah. Okay. Perdamaian hendaklah dilakukan dengan adil dan saksama. Antara keadilan dan perdamaian itu ialah perdamaian yang tidak mensyaratkan bayaran ganti rugi terhadap mana-mana pihak, sama ada kerugian harta benda ataupun darah. Maknanya dua-dua belah pihak, tentera Islam dengan tentera pemberontak, masing-masing bila berdamai tak ada ganti rugi. Tak ada. Nak minta ganti rugi tak boleh. Sebab apa lawan kerajaan Islam? Tak ada ganti rugi. Ini kerana kerosakan itu berlaku adalah hasil pentadbiran yang berlainan. Tambahan pula sebarang syarat yang dikenakan menambahkan lagi kerumitan dan kesulitan pada perdamaian yang hendak dilakukan. Ini adalah asal usul perdamaian. Tak ada ganti rugi, tak ada benda yang menyusahkan. Nak berdamai, berdamai. Tak ada letak syarat-syarat yang berat. Jika pemberontak menguasai mana-mana negeri. Ini panjang lagi tuan-tuan, sikit lagi. Jika pemberontak menguasai mana-mana negeri atau mentadbir mengikut Islam, maka segala tindakan dan pelakuan mereka yang tidak bercanggah dengan Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ini dianggap sah. Contoh dalam peperangan Siffin yang terkenal, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib telah mengambil tindakan memerangi Muawiyah dan bala tentera Syam yang dipimpin oleh Muawiyah sendiri.
Dan satu lagi, yaitu Sayyidina Ali turut memerangi Aisyah radhiyallahu anha di dalam perang Jamal. Maknanya Sayyidina Ali tak pergi perang Syam, walaupun di Madinah para sahabat mentabalkan khalifah yang keempat adalah Sayyidina Ali. Di Syam pula mereka tabai Sayyidina Muawiyah jadi khalifah golongan minoriti sahabat. Sayyidina Ali tidak ambil tindakan serang Syam selagi mana mereka mentadbir mengikut syariat. Walaupun itu dikira khalifah yang tak sah, bila mereka main berlawan, barulah Sayyidina Ali berlawan dengan mereka, terjadilah perang Siffin. Samalah dengan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah duduk di Madinah, pusat pentadbiran Islam daripada Madinah telah berpindah ke Kufah pada zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak pergi serang Madinah. Perang Jamal tidak berlaku di Madinah Al-Munawwarah. Itu adab dia. Dan adab lain banyak lagi lah tuan-tuan. Kita akan bincang panjang lagi. Kita sambung sikit lagi dan kita tahu sebab ni adab. Bila berlaku perang dengan golongan yang menentang kerajaan Islam, contoh yang berlaku pada zaman Sayyidina Ali, macam mana kaedah dia? Apa yang berlaku? Nabi bersabda, taqtulu imaral fi'atil baghiyah. Nabi bersabda, Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh satu golongan yang menderhaka. Hadis ini telah menjadi bukti bahawa dalam perang Siffin ini Sayyidina Ali lah benar ijtihadnya dan Sayyidina Muawiyah salah dari segi ijtihadnya. Sebab berdasarkan hadis ini, ijtihad Sayyidina Ali selaku khalifah yang sah betul. Muawiyah pula mengaku khalifah tak betul ijtihadnya. Walaupun kedua-duanya beragama Islam. Oleh itu kita jangan salah faham. Mana kena faham tuan-tuan, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Berperang dengan golongan penderhaka hendaklah dengan cara yang beradab dan sopan. Kita memerangi mereka menggunakan senjata yang ringan dan tidak menggunakan senjata yang berat. Adab perang dengan penderhaka ni lain. Guna senjata ringan, tak guna senjata berat. Kalau di zaman dahulu tidak dibenarkan menggunakan manjani, iaitu alat yang menggunakan lestik dengan meletakkan batu yang besar sebagai peluru. Samalah zaman hari ini, peranannya digantikan dengan meriam. Tak boleh guna meriam, tak boleh guna peluru pandu, tak boleh. Perang guna senjata ringan sahaja dengan golongan pemberontak. Jangan buah atom nuklear pula serang pemberontak, tak boleh. Tujuan menggunakan senjata kecil atau ringan adalah sekadar untuk mengajar sahaja, sekadar nak bagi pengajaran supaya dia kembali kepada Islam. Apabila golongan penderhaka ini telah berundur dari medan perang, maka tembakan tidak lagi dibenarkan. Tak boleh tembak lah, dia dah bodoh. Dan inilah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali terhadap tentera Muawiyah dan juga tentera Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tengok, inilah hasil didikan Rasulullah. Walaupun ada berlaku perselisihan pendapat sampai perang, jangan pelik. Zaman sahabat